Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama tak bersiaran. Okey, pada hari ini saya nak membicarakan mengenai seorang Presiden Indonesia, iaitu Presiden Indonesia yang ketujuh yang kita kenal sebagai Joko Widodo ataupun nama pendeknya adalah Jokowi. Okey, Joko Widodo merupakan Presiden Indonesia yang paling dikenali di Malaysia pada hari ini. Bahkan kalau kita tanya pelajar-pelajar sekolah, saya pernah tanya pelajar sekolah, kebanyakan mereka mengenali Jokowi. Bahkan Jokowi ini populariti dia jauh meninggalkan Soeharto maupun Soekarno. Kalau tanya pelajar, mereka tak kenal Soeharto, mereka tak kenal Soekarno, tapi mereka akan kenal Joko Widodo. Kenapa mereka kenal Joko Widodo? Okey, banyak sebab. Okey, banyak punca kenapa mereka boleh mengenali Joko Widodo berbanding dengan Presiden Indonesia yang lain. Okey, jadi sebelum tu saya nak cuba untuk menyebut ketujuh-tujuh nama Presiden Indonesia. Okey, Presiden yang pertama adalah semua kita kenal, iaitu Soekarno daripada Parti Nasional Indonesia. Kemudian Presiden yang kedua kita kenal Soeharto. Okey, yang dijatuhkan pada tahun 1998. Okey, Soeharto adalah daripada Soeharto daripada Parti Golkar, golongan karya. Okey, Golkar golongan karya. Kemudian presiden yang ketiga adalah kita kenal daripada orang Minangkabau kalau tak silap. Okey, iaitu B.J. Habibie, Bacharuddin Yusof Habibie. Yang ni saya rasa dia jadi presiden kejap dia dalam beberapa bulan. Okey, B.J. Habibie adalah satu-satunya presiden Indonesia bukan keturunan Jawa. Dia daripada Parti Golkar juga, Parti Golongan Kerja. Yang seterusnya adalah yang ni tidak asing lagi dekat Malaysia, ramai orang-orang tua ahli-ahli akademik kenal, iaitu Abdul Rahman Wahid ataupun kita kenali sebagai Gus Dur, cucu kepada Kiai Hashim Asy'ari kalau tak silap, iaitu pengasas kepada NU. Orang Indonesia sebut NU, kita Malaysia sebut NU, iaitu Nahdlatul Ulama, daripada Parti Kebangkitan Bangsa. Kemudian presiden seterusnya adalah satu-satunya presiden perempuan dekat Indonesia, iaitu Megawati Soekarno Puteri, anak kepada bekas presiden yang pertama iaitu Soekarno. Megawati Soekarno Puteri daripada Parti Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI tolak P. Okey, PDI, Parti Demokrasi Indonesia Tolak Perjuangan. Okey, seterusnya adalah yang ni kita kenal juga, iaitu Susilo Bambang Yudhoyono, iaitu antara elit tentera dekat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono daripada Parti Demokrat. Okey, kemudian yang terakhir sekali, yang ketujuh ialah Jokowi daripada Parti Demokrasi Indonesia Tolak Perjuangan. Okey, dash. Okey, bukan tolak, dash, perjuangan. Okey, maksud dia Jokowi ni adalah sama parti dengan Megawati Soekarno Puteri, dan Megawati itu sebenarnya adalah presiden lah, ketua umum ataupun presiden kepada parti tersebut. Okey, dan Jokowi ni sebenarnya dicalonkan oleh Megawati Soekarno Puteri sebagai Presiden Indonesia, sebagai calon Presiden Indonesia pada tahun 2014. Okey, dan menariknya Jokowi ni sebenarnya adalah seorang yang susah. Dia bukannya daripada elit politik ataupun elit tentera. Dia adalah seorang yang susah. Sejak umur 12 tahun lagi beliau sudah mula bekerja, sudah mula mencari duit sendiri untuk membiayai keluarga dia, kerana keluarga dia adalah keluarga yang miskin lah, bukannya daripada keluarga orang yang kaya. Okey, ayah dia adalah Noto Miharjo, mak dia adalah Suji Atmi. Noto Miharjo, Suji Atmi. Okey, dan dia ada 3 orang adik-beradik perempuan. Okey, dia yang sulung. Kemudian ada 3 adik-beradik yang perempuan. Dan ada seorang lagi adik lelaki tapi dah meninggal semasa bersalin. Semasa nak bersalin tu meninggal. Kalau tak silap nama dia adalah Joko Lukito.
Okey, dan Jokowi ni dia kemudiannya menyambung pelajaran ke Universiti Gadjah Mada dalam Fakulti Perhutanan. Okey, Fakulti Perhutanan dekat Universiti Gadjah Mada. Dia sambung pelajaran situ. Kemudian apabila dia habis belajar, dia pun masuk dalam politik lebih kurang tahun 2005. Tahun 2005 Jokowi telah menjadi wali kota, ataupun kalau di Malaysia kita panggil sebagai Datuk Bandar lah, lebih kurang wali kota Surakarta ataupun dekat Solo di Jawa Tengah. Okey, kemudian dia jadi wali kota tu Surakarta tu daripada tahun 2005 hingga 2012. Kemudian daripada 2012 hingga 2014 dia ambil percalonan dan dia menjadi gubernur di Jakarta, di KI Jakarta. Okey, dan timbalan dia adalah Ahok lah, yang kita kenal sebagai Ahok. Ahok ni orang Cina, kita tahu dia pernah menjadi gubernur di Indonesia, gubernur Jakarta. Dan isu Ahok ni yang menghina Islam itu sebenarnya cukup panas juga di Malaysia, di mana orang Malaysia mengambil berat isu tersebut. Dan apabila Ahok itu digulingkan, jadi orang Malaysia juga turut gembira. Sebab orang Malaysia ni dia sangat pantang menghina agama. Orang Malaysia ni memang dia tak boleh apa-apa isu yang menghina agama. Okey, jadi apabila Ahok jatuh, dia satu kegembiraan lah, kegembiraan kepada orang Malaysia. Kemudian pada tahun 2014, Megawati Soekarno Puteri telah mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden Indonesia dalam Pilpres, pilihan raya presiden, melawan Prabowo. Kemudian alhamdulillah dia menang. Okey, dia menang dan dia meneruskan pentadbiran dia bersama dengan Yusof Kala, kalau tak silap, calon wakil presiden Yusof Kala. Kemudian seterusnya pada tahun 2019 sekali lagi berlakunya pilihan raya presiden di Indonesia, yang mana dalam pilihan raya ini Jokowi sekali lagi menang menentang Prabowo. Dan saya rasa berlaku sikit kekecohan pada waktu itu, di mana penyokong-penyokong Prabowo telah bertindak mengadakan protes sehingga Indonesia mengalami sedikit kekecohan lah pada waktu itu. Okey, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu kepada warga-warga Indonesia, saya tak campur politik Indonesia, saya hanya membahaskan mengenai Jokowi. Saya bukan penyokong dia dan juga bukan pembangkang kepada Jokowi, dan saya tak ada kaitan dengan politik Indonesia. Ini hanyalah sebagai satu penerangan kepada rakyat Malaysia mengenai siapa itu Jokowi. Okey, dan sebagaimana saya sebutkan tadi, Jokowi adalah seorang satu-satunya presiden daripada Marhain. Okey, satu-satunya presiden Indonesia daripada Marhain, dan dia begitu dikenali kerana beberapa sebab lah. Okey, pertama adalah kerana ketegasan dia. Okey, antaranya ketegasan dia melawan tentera laut daripada China. Okey, kita tahu Gold Coast tentera laut pengawal, sempadan pengawal laut China ni selalu menceroboh perairan negara kita, perairan Indonesia, perairan Vietnam dan sebagainya. Dan di bawah Jokowi, tentera-tentera Indonesia ni berani untuk menghalau tentera laut China, okey, daripada wilayah-wilayah dia bersama dengan nelayan-nelayan Indonesia. Okey, ini salah satu keberanian dia lah, okey, yang kita kenali. Kemudian dia sangat menjaga sempadan negara, di mana kalau ada kapal-kapal Vietnam, bahkan kapal Malaysia menceroboh sempadan laut Indonesia, bot tersebut akan dibom. Okey, berbeza dengan Malaysia. Dekat Malaysia kita hanya tangkap, dakwa dan sebagainya, kita rampas bot dan sebagainya. Okey, kita tak ada bom kapal tersebut. Okey, yang kedua, Jokowi ni dia sangat berhati-hati dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Okey, contoh jelas adalah apabila umat Islam di Xinjiang, lebih kurang 1 juta orang umat Islam di Xinjiang dimasukkan ke dalam kem tahanan di China, Jokowi sebenarnya tidak komen perkara tersebut. Apabila ditanya oleh wartawan, dia hanya mengelak dan dia kata dia tak tahu apa yang berlaku di Xinjiang. Okey, ini berbeza dengan ahli politik di negara kita di Malaysia, di mana ahli politik kita sebenarnya turut berjuang untuk membebaskan umat Islam di Xinjiang, walaupun bukannya secara
orang kata bukannya secara kuat lah, tapi adalah suara daripada ahli-ahli politik Malaysia yang bimbang dengan perkara tersebut. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah Jokowi ni adalah seorang yang pada saya agak lembut dengan rakyat dia. Okey, di mana kalau kita tengok dekat YouTube, Jokowi ni selalu pergi ke pedalaman. Okey, pergi ke sawah-sawah padi, perkampungan-perkampungan pedalaman untuk bertemu dengan rakyat dia. Termasuklah ke Papua New Guinea, dia jumpa orang Papua. Kemudian banyak pembangunan ni dimasukkan juga, dikeluarkan ke tempat-tempat pedalaman. Okey, kalau zaman dulu kebanyakan presiden-presiden Indonesia hanya menumpukan pembangunan di wilayah Jakarta. Okey, tapi Jokowi ni dia bawa ke Papua New Guinea dan juga Kalimantan dan sebagainya. Okey, dan perkara itu sebenarnya mungkin disukai lah oleh rakyat Indonesia. Okey, yang seterusnya adalah walaupun dia seorang yang lembut dengan rakyat dia, tetapi dengan pelaksana ataupun dengan kaki tangan awam ataupun kaki tangan kerajaan, dengan menteri dia, dengan pembesar dia, Jokowi sebenarnya seorang yang agak tegas. Okey, dia dalam majlis-majlis tertentu dia suka marah ataupun suka menegur menteri-menteri ataupun kaki tangan kerajaan yang bekerja dengan agak lambat, lembab, sehingga menyebabkan apa yang dia nak tidak tercapai. Okey, dan satu lagi yang penting, Jokowi adalah sebenarnya seorang yang, bagi saya, dia agak dia punya pandangan tu, pemikiran dia agak ke depan lah. Okey, di mana banyak benda yang dia bina, antaranya kereta api laju. Okay, kereta api laju tu sebenarnya sesuatu perkara yang sangat mengagumkan. Okey, di kala Malaysia apabila kita tukar pemerintahan, kita batalkan projek kereta api tu, ECRL. Tapi Indonesia meneruskan projek kereta api laju dan sekarang ni dah dalam proses nak siap. Dan kalaulah politik kita masih berkecamuk pada hari ini dan Indonesia terus berada dalam landasan yang betul, tidak mustahil suatu hari nanti Indonesia akan lebih maju berbanding dengan Malaysia. Okey. Jadi itulah ahli politik kita kena sedar dan kita perlu kembali ke landasan yang betul untuk menggerakkan semula ekonomi kita yang semakin lemah ini apabila berlakunya COVID ni. Jadi ahli politik kita berhentilah bertelagak, mulalah bersatu dan meneruskan agenda untuk memajukan negara untuk mencapai taraf rakyat berpendapatan tinggi. Okey, walaupun begitu, walaupun banyak kelebihan Jokowi, sebenarnya Jokowi juga ada banyak kelemahan-kelemahan dia yang menyebabkan ada rakyat Indonesia marah lah. Okey. Tapi itu adalah biasa dalam politik, di mana setiap ahli politik ada penyokong dan juga ada penentang dia. Dan benda itulah juga yang berlaku pada Jokowi, dia ada penyokong dan juga ada penentang ataupun pembangkang. Okey, dan sebenarnya kita selepas pilihan raya ni sebenarnya kita perlu bersatu. Okey, bukannya kita bergaduh, kerana pergaduhan itu akan menyebabkan negara akan terbantut pembangunan dia, kebajikan dan sebagainya. Jadi semasa nak pilihan raya bergaduhlah, tak apa, bergaduhlah, berbahaslah dan sebagainya. Tetapi apabila lepas pilihan raya seorang presiden ataupun seorang Perdana Menteri telah dilantik, kita seharusnya bersatu untuk memajukan ekonomi dan juga memajukan kebajikan dalam negara.